Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 7. Tenaga dan kuasa, masih dalam perbincangan buku kemahiran proses sains tingkatan 3. Kita bincangkan bab 7 sahaja untuk hari ini. Kata-kata semangat untuk hari ini ialah pagi itu semangat. So, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan engkau bersikap lemah. Kita baca doa belajar dahulu. Doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan kefahaman kita pada hari ini. Untuk bab tenaga, tenaga ni kita pecahkan kepada kerja dan juga jenis-jenis tenaga. Kerja seperti yang kamu telah belajar sebelum ini, rumusnya adalah kita darabkan daya dengan sesaran. Sesaran tu bermaksud daripada satu titik ke satu titik di mana daya itu bertindak. Katalah kalau tolak kotak, daripada titik A ke titik B. Itu kita panggil sesaran. So bila kita darab dengan katalah 5 Newton, daya yang dikenakan ke atas kotak dalam jarak 10 meter, so kita darablah 5 Newton darab 10 dapat 50 Joule. Itu adalah kerja. So jika kerja itu dilakukan dalam satu tempoh masa, kita boleh tafsirkan dia dengan kuasa. Kita bahagikan, kalau kamu tolak 5 Newton kotak dalam jarak 10 meter ini dalam masa 60 saat. 50 Joule kerja itu kita bahagikan dengan 60 saat. So kita dapat nilai, itu adalah nilai dalam bentuk watt. Nilai dalam bentuk watt. Sekejap teacher. Buat calculationnya 50 bahagi dengan 60, kita dapat 0.83 watt. Itu adalah kuasa. Bila kita belajar dalam bab ni, kita akan belajar 3 jenis tenaga yang kita boleh relatekan dia adalah sama dengan kerja. Yang pertama adalah tenaga keupayaan graviti. Tenaga yang dimiliki oleh objek yang tinggi. Kita guna rumus MGH. M ni adalah, M adalah mass. Mass dalam unit kg. G ni adalah nilai graviti 10 dan height ni adalah ketinggian. Ini adalah tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti dengan kerja ni adalah sama. Tenaga keupayaan kenyal dimiliki oleh objek yang diregangkan ataupun yang dimambatkan seperti spring. Kalau kita kira rumusnya adalah setengah darab Fx. F adalah dia punya force ataupun dia punya daya, manakala X adalah dia punya macam jarak mampatan, kalau mampatan ataupun regangan. So X ni mesti kita dapatkan daripada panjang asal tolak panjang akhir. Baru kita dapat nilai X. Seterusnya adalah tenaga kinetik, tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. So rumusnya adalah setengah
MV kuasa 2. M adalah mass dalam unit kg. V kuasa 2 adalah velocity ataupun had laju. Velocity ni kita guna dalam kuasa 2. Okey, had laju. So tenaga ni secara hukum tenaga ialah tenaga tidak boleh dimusnahkan ataupun tak boleh dicipta. So tenaga hanya berubah bentuk daripada satu bentuk yang lain ke bentuk yang lain. So dalam hukum ataupun prinsip keabadian tenaga. Okey, kita masuk kepada soalan. Okey, soalan 1, Adam yang berjisim 58 kg membawa beg seberat 5 kg menaiki tangga 8 meter. So, Adam dan bagnya ini dah dikira satu sekali kan. So, kita tambah sebelum kita tukarkan dia kepada unit Newton. Untuk tukarkan kg kepada unit Newton, kita kena darab dengan 10. Okay. So, kerja merupakan daya darab sesaran. So, 58 kita tambah dengan 5 jadi 63. Kita darab dengan 10 sebab kita nak tukar dia kepada unit Newton. Dan kita darab dengan 8. Ini nilai sesaran. So, kita dapat kerja berjumlah 5,040. So, jawapannya adalah C. Okey, seterusnya. Antara berikut, aktiviti manakah yang menggunakan tenaga paling tinggi? So, menggunakan tenaga paling tinggi samalah maksud menggunakan kerja paling tinggi. Bila kerja paling tinggi, dia punya daya tu mesti tinggi. Daya tinggi dan jaraknya ataupun sesarannya jauh. Okey, sesarannya jauh. Buang sampah, menyiap kerja sekolah, menolak tayar pancit, mendaki gunung dengan beg berisi keperluan selama 2 hari. So daripada sini kita nampak yang mana memerlukan daya yang tinggi. Okay. D. Mendaki gunung. Okay. Seterusnya soalan 3. Sebuah kren menggunakan 112.5 watt untuk mengangkat besi. Okay. Besi itu berat dia adalah 900 Newton, setinggi 4.5 meter. Berapakah masa yang diperlukan untuk kren tersebut menyelesaikan masalah itu? Okay. So kita tahu kat sini, kerja dalam unit joule, rumusnya daya darab sesaran. Manakala kuasa kerja bahagi dengan masa. So kat sini kita ada daya, kita ada sesaran, kita tak ada masa, tapi kita ada nilai kuasa. So kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus. Nilai kuasa, nilai daya, nilai sesaran, bawah masa kita tak tahu. So kita pindahkan masa ke sebelah dan kita pindahkan watt ke bawah. So kita dapat nilai 36 saat. Okay, jelas? Terusnya soalan 4, Rajah menunjukkan 2 situasi P dan Q. P dia meregangkan alat senaman tu. So Q ni nampak tenaga yang bergerak. Ni tandanya motosikal itu bergerak. So bila spring itu melibatkan tenaga keupayaan kenyan. Okay, kenyan. Manakala bergerak, tenaga kinetik. Mudah je soalan ni. Mengapakah kereta mempunyai had laju yang sama dengan motosikal? Okay. Had laju yang sama dengan motosikal yang mempunyai tenaga kinetik lebih tinggi. Maksudnya, had laju sama tapi tenaga kinetik motosikal lebih tinggi. Okay. Ya kerana kereta mempunyai jisim yang lebih besar. Okay. Soalan 6. Antara berikut, manakah menerangkan tentang prinsip keabadian tenaga?
Prinsip keabadian tenaga, okey, salah. Boleh cipta, salah. Boleh musnah, salah. Tak boleh cipta, tak boleh musnah, boleh berubah bentuk. So jawapannya adalah B. 7. Hakim sedang bermain papan laju. Kedudukan manakah tenaga gravitinya sifar, tenaga kinetiknya maksimum. Kita tahu tenaga kinetik tu tenaga yang bergerak. Bila tenaga yang waktu pergerakan yang paling laju, maksudnya itulah paling maksimum. So pergerakan paling laju di mana? Di sini. R. Okey, soalan 8. Okey. Rajah tinggal menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh. Berapakah had laju kelapa tersebut sebelum dia mencecah tanah? Okey. Bila dia pakai dia nak had laju, so sini ada kinetik. Rumus tenaga kinetik. Bila kita ada satu ketinggian, okey, dia punya mass kepada kelapa tu, so kita ada tenaga keupayaan graviti kat sini. So ada dua rumus yang kita boleh samakan. Okey, tenaga kinetik, rumus dia setengah mv kuasa 2. Okey, tenaga kinetik juga kita boleh samakan dengan kerja. Okay, tadi macam mula-mula teacher cakap, semua tiga-tiga tenaga tu kita boleh samakan dengan nilai kerja. So, bila kita masukkan dalam rumus, setengah ni dah ada. M ni adalah mass kg, iaitu buah kelapa tu. Di kuasa 2, kita nak tahu had laju. So, had laju ni dekat sini. Kerja pula, okay, kalau kita tak guna MGH, okay, kita guna MGH pun boleh, kita guna konsep kerja Newton darab meter pun boleh. Sebab sama je. Okay, Newton kita kena tukar dengan darab 10. Darab dengan meter, 8 meter. Kalau MGH pun, M adalah 1.8, G nilai dia 10, H ataupun height, ketinggian, nilai dia 8. So kalau kita tengok kat sini, sama je. So kita selesaikan sebelah-sebelah dahulu. Okay. Bila kita selesaikan yang ini, okay, kita bawa yang semua ni ke bawah. So dia jadi bahagi. Okay, guna kalkulator, dapat nilai 160. Itu belum lagi had laju. Sebab dalam rumus kuasa 2. So kita kena punca kuasa 160. Kita dapat 12.64. Okay, so inilah paling dekat jawapan dia. Okay, soalan subjektif. Jawab semua soalan di bawah. Gariskan jawapan yang betul tentang kerja. Kerja didefinisi sebagai hasil darab, daya dan sesaran. Unit SI bagi kerja adalah joule. So dapat 2 markah. Tandakan right bagi situasi yang menunjukkan kerja dilakukan. Kerja dilakukan mesti ada sesaran. Okey, ni ada sesaran. Yang ni ada sesaran. Bila tak ada sesaran macam ni, kita hanya duduk di satu tempat, walaupun berat lelaki ni 50 Newton, tapi bila kita darab dengan 0 meter, so dapat juga 0 joule. So jawapannya adalah okay, yang mesin rumput dengan angkat buku. Okey, bahagian C. Rajah menunjukkan Winji dan Amirul sedang berlatih meluncur ski. So nampak ketinggian papan luncur ni berbeza. Winji 10 meter, Amirul 13 meter. Pertama, soalan dia nyatakan perubahan tenaga daripada garisan permulaan dan semasa menuruni cerut.
pada permulaan dia berada di satu ketinggian. So tenaga keupayaan graviti. Bila dia meluncur, saat dia meluncur turun ni, cerun ni, dia bergerak paling laju. Tenaga kinetik. Okay. Winji berjisim 12 kg, manakala Amirul berjisim 55 kg. Manakah mempunyai tenaga keupayaan graviti lebih tinggi? So, bila kita nak dah guna rumus tenaga keupayaan graviti, MGH. M tu adalah mass. Bila mass, kita boleh guna kg. Okay. G adalah nilai 10. Height adalah mengikutlah ketinggian masing-masing. Winji 10 meter, Amirul 13 meter. So hasilnya, okay, MGH untuk Winji bernilai 7,200 Joule. Untuk Amirul kita dapat 7,150 Joule. So tenaga keupayaan Amirul adalah lebih tinggi daripada salah teacher baca pula dah. Okey, tenaga keupayaan graviti Winji adalah lebih tinggi daripada Amirul. Okey. Kita masuk soalan B. Rajah 1.2 menunjukkan keadaan lastik ditarik dan dilepaskan. Okey, perubahan tenaga. Bila lastik itu ditarik, dia ada tenaga keupayaan elastik. Sebab getah lastik ni meregang. Bila dia dilepaskan, tenaga yang disimpan dalam ni akan dipindahkan kepada kerikil, batu kerikil tu untuk jadi tenaga kinetik. Sebab ini dia bukan nak nyatakan, dia nak jelaskan. Kamu kena buat dalam bentuk ayat. Okey, hitung had laju batu yang dilepaskan jika dia berjisim 150 gram dan mempunyai tenaga kinetik 2.9 Joule. Okey, so kalau tenaga kinetik, rumus dia setengah mv kuasa 2. Okey, so tenaga kinetik kita ada, M kita ada, sekarang ni dia nak had laju, V. Okay, bila kita masukkan dalam rumus 2.9 sebagai tenaga kinetik, setengah M, sebab dalam bentuk gram kan, kita kena tukar dalam bentuk kg. So bahagi 1000 dan darab V kuasa 2. So dalam V ni lah yang kita nak had laju tu. Hasil ini macam mana nak buat? Okay. 2.9 kat sini, hasil yang darab ini pindahkan ke sini, bahagi. Terdapat V kuasa 2 sama dengan 38.67. Punca kuasakan dapat 6.22 meter sesaat. Okay, itu saja. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay. Saja daripada teacher hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.